InsyaAllah. Nak zoom. Dah. Okey. Baik. InsyaAllah kita mulakan pengajian malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil rizwan insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah saraqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah terhadap apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, itulah akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah taala itu maha meliputi terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Kama qala Rasulullah, maksudnya tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku, kata Rasulullah, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Yang saya hormati, yang saya muliakan Tuan Imam kita, tak lupa juga yang saya muliakan Tuan Bilal, seluruhnya pengerusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin rahimahullah taala. InsyaAllah, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah taala kerana sekali lagi pada malam ini kita dapat bersama untuk kita menyambung kuliah kita, insyaAllah. Jadi malam ni kuliah apa, tuan-tuan? Fiqh kan? InsyaAllah kuliah fiqh. Boleh. Kuliah fiqh bab zihar. Begitu kita sambung bab zihar. Apa makna zihar itu, tuan-tuan? Zihar ialah dari segi lugah. Hari itu zihar ialah bermaksud belakang. Az-zuhru. Zihar diambilkan daripada perkataan az-zuhru, belakang. Hal ini demikian adalah kerana asal zihar adalah apabila suami berkata kepada isterinya, bagiku engkau seperti belakang ibuku. Bagiku engkau seperti belakang ibuku. Sementara zihar pada istilah pula ialah apabila seorang suami menyamakan isterinya daripada sudut pengharaman.
dengan seseorang daripada mahramnya, seperti ibu dan adik-beradik perempuan yang lainlah. Orang Arab jahiliyah menganggap zihar sebagai satu daripada cara talak, tetapi Islam memberikannya satu tanggapan lain dan menentukan beberapa hukumannya lain selain pada talak. InsyaAllah. Tak dengar kot? Tak terdengar. Tekan sikit. Tak masuk kot? Mic. Mic. Ini wire ini. Mic hitam. Okey. Dah. InsyaAllah. Seterusnya, zihar itu ada dua jenis kan? Pertama, zihar dalam bentuk sorak. Yang kedua, zihar dalam bentuk kinayah. Zihar dalam bentuk sorak ialah apabila lafaz itu tidak membawa makna selain daripada zihar. Seperti suami berkata pada isterinya, bagiku engkau seperti belakang ibuku, atau padaku engkau seperti belakang ibuku. Ini contoh lah, contoh zihar belakang. Cuma menjadi persoalan bagi kita ini, adakah belakang saja? Kalau diserupakan dengan anggota badan yang lain macam mana? Jadi ulama menyatakan bahawa kalau dia menyamakan dengan anggota badan yang lain pun termasuk zihar juga. Termasuk zihar. Kalau kita rujuk pada kitab fiqh yang lain, jadi mana zihar ini bukan maknanya menyerupakan belakang saja. Menyerupakan mana-mana anggota. Mana-mana anggota daripada anggota isteri. Dengan ibu kita, ataupun muka kau seperti ibuku, perut engkau seperti perut ibuku, kaki kau seperti kaki ibuku. Jadi mana-mana anggota badanlah. Cuma kalau disebut dalam kitab ini, dia kata dia tak sebut secara jelas. Cuma dari segi istilah dia kata apabila seorang suami menyamakan isterinya pada sudut mahraman dengan seseorang daripada mahramnya seperti ibu dia ataupun adik-beradik yang lain. Maknanya sama ada dia menyamakan belakang ibu dia dengan isteri dia dengan ibu dia, ataupun dia menyamakan belakang isteri dia dengan kakak dia. Kakak dia ataupun adik dia yang perempuan lah. Yang mana seseorang yang haram suami tadi berkahwin dengan dia. Cuma bahawa yang dikenaki dengan penyerupaan itu bukan hanya pada belakang saja, malah anggota-anggota yang lain, tangan ke kaki dan sebagainya, maka termasuk dalam bab zihar juga lah. Jadi apakah hukum zihar? Hukum zihar adalah haram dan termasuk dalam salah satu daripada dosa besar. Salah satu pada dosa besar. Jadi maknanya kalau seandainya suami atau isteri menyebutkan benda itu, maka dia termasuk dalam melakukan satu dosa besar. Jadi tak nak kalau dia nak bersama maksudnya dengan isteri dia, maka nak kena bayar kifarah. Bayar kifarah itu. Cuma lafaz yang ada dua itu, pertama yang soreh, yang kedua yang kinayah. Yang soreh macam tadi lah. Seperti seorang suami berkata pada isteri ini, bagiku engkau seperti belakang ibuku, atau padaku engkau seperti belakang ibuku. Apabila suami berkata demikian, dia telah menzihar isterinya, sama ada dengan niat ataupun tidak, selagi dia mempunyai syarat sah talak, iaitu cerdik, berakal, serta sedar makna yang diucapkan. Serta sedar makna diucapkan oleh suami tadi kepada isteri dia, maka termasuk dalam perkara. Kalau kinayah pula, contoh lafaz kinayah ataupun sindiran ini ataupun kiasan ialah seperti suami berkata pada isterinya, bagiku engkau seperti ibu atau adik-beradik perempuanku. Ini lafaz kiasan ataupun tidak soreh lah, jelas.
Jadi maknanya boleh kita andaikan kepada dua makna. Sama ada makna sihat ataupun bukan sihat. Suami berkata pada isterinya, bagiku engkau seperti ibu, atau adik-adik perempuanku, atau padaku engkau seumpama mak ataupun adik perempuanku. Di sini sebut adik, dalam sini adik. Kakak pun boleh. Seperti kakak perempuanku. Mana seseorang yang haram suami tadi berkahwin. Seorang itu haram, suami itu kahwinkan. Jadi apabila seorang suami berkata dengan lafaz yang kinayah, lafaz tidak jelas ni, jadi dia ada dua makna lah. Sama ada bermakna sihat ataupun bukan sihat. Jadi perkara ni tengoklah pada niat suami itu. Sama juga ada lafaz talak, ada dua kan, satu lafaz nasarah, satu lafaz kinayah. Mana-mana lafaz kinayah ni, just kita kena tengoklah pada niat suami. Adakah dia nak niatnya untuk talak ataupun tak nak untuk talak. Jadi apabila seorang suami berkata demikian, maka makna ungkapan tersebut adalah menurut yang dimaksudkan oleh suami. Justru itu ia adalah zihar jika suami yang mengungkapkannya bermaksud demikian. Sebaliknya, jika seorang suami bertujuan menyamakan isterinya dengan ibu dan adik-adik daripada sudut kemuliaan ataupun daripada sudut penghormatan, maka tidak dinamakan sihat. Jadi suami menyamakan isteri itu daripada sudut kemuliaan. Sebagaimana ibu dimulia, itu juga isteri dimulia. Ataupun dia nak perserupakan daripada kebaikan ibu dia ataupun kebaikan isteri dia. Jadi dia serupakan kebaikan isteri itu dengan kebaikan ibu dia. Ataupun kecantikan isteri itu. Kalau kecantikan boleh tak? Kecantikan tak boleh. Dia dah masuk dalam bab kata sihat kecantikan. Kerana ini anggota badan kan. Dia termasuk anggota badan. Oleh itu tiada sesuatu pun yang wajib atas suami tersebut. Baik, kemudian kesan perbuatan sihat. Apabila suami melampahkan sihat, sama ada secara nyata ataupun biasan dengan niat sihat, maka kesannya adalah seperti berikut. Pertama, jika ungkapan sihat diikuti dengan lafaz talak, maka hukum sihat tersebut termasuk dalam hukum talak. Kalau ungkapan sihat disebut tu, lepas tu disebut sekali dengan talak satu ke talak dua, maka hukumnya adalah berlaku untuk hukum talak. Dalam hal ini zihar tidak membawa kesan kerana lafaz zihar seolah telah mentafsirkan kepada makna tadi. Kerana lafaz talak seolah telah mentafsirkan makna zihar. Kemudian jika lafaz zihar tidak diikuti dengan talak, lepas suami menyebutkan zihar kepada isteri dia, kemudian lepas tu suami tidak mengikuti lafaz talak. Okey, atas barang perkara yang memutuskan ikatan perkahwinan, maka perbuatan suami itu dianggap menarik kembali kata-katanya serta bertentangan dengan kata-kata tersebut. Jadi perbuatan itu tidak meninggalkan isteri yang dizihar itu dianggap membatalkan penyamaan yang diungkapnya dan bertentangan dengan maksud ungkapan tersebut. Jadi kalau seandainya zihar tidak diikuti dengan talak atau sebarang perkara yang memutuskan ikatan perkahwinan, maka perbuatan suami itu bukan dianggap menarik kembali kata-katanya itu serta bertentangan dengan kata-kata tersebut. Jadi perbuatan itu tidak meninggalkan isteri yang dizihar itu dianggap membatalkan penyamaan yang diungkapnya dan bertentangan dengan maksud ungkapan tersebut. Baik, kemudian kepada zihar dan nyata itu, sekali kita lihat tentang dalil hukum zihar secara. Dalil hukum zihar secara berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha anna imra'ata Aus ibni Samit radhiyallahu ta'ala anha ja'at tashtaki zawjaha ila Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam wa hiya taqulu ya Rasulullah akala shababi wa nashartu lahu batni hatta iza kabirat sinni wa qata'a waladi zahara minni Allahumma inni ashku ilaika fama rabihat hatta nazala Jibril lihaulai al-ayat. An Aisyah al-Imit riwayat daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna imra'ata Aus ibni Samit adalah isteri Aus bin Samit telah mengadu halnya mengadu hal suaminya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'at tastaki zawjaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya taqulu, kemudian isteri tadi, isteri Aus bin Samit tadi berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu, ya Rasulullah, berkata, akala syababi wa nashartu lahu batni. Dia kata, siapa yang kata ni? Suami yang kata lah. Isteri yang mengadu kepada Rasulullah. Jadi isteri Aus ini menceritakan tentang suami dia. Apa yang suami dia kata? Okay? Lalu dia kata, wahai Rasulullah, masa mudaku telah berlalu di sisi suamiku dan perutku telah melahirkan ramai anak untuknya. Kini setelah tua dan tidak beranak lagi, dia telah menziharkan aku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu perkara ini padamu. Belum pun perempuan tersebut berlalu, Jibril lalu turun membawa kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi isteri tadi mengadulah tentang PN ataupun kelakuan suami dia tadi lah. Jadi suami isteri tadi pun ceritalah tentang bahawa dia ni banyak masa mudanya dihabiskan dengan suami dia. Kemudian ramai pula anak-anak telah lahir daripada hasil perkongsian hidupnya dengan suami dia. Itulah Aus bin Samit ini. Tetapi isteri dia kata suatu hari suami dia telah menzihari. Tiba-tiba suami dia telah menziarkan dia lah. Jadi perkara tadi disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum perempuan tersebut berlalu, tiba-tiba Jibril alaihissalam turunlah membawa ayat berkenaan dengan zihar ini. Firman Allah Taala disebut dalam surah Al-Mujadalah ayat 104, kan? Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurukuma innallaha sami'un basir. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma kunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura wa inna Allaha laghafurur rahim. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'udu lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an tamassa zalikum yu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasyamu syahran mutatabi'aini min qabli an tamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina dzalika liyu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirina azabun alim. Maksudnya tuan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar dan memperkenankan aduan perempuan yang bersoal jawab dengan iaitulah perempuan tadi lah. Perempuan tadi iaitu isteri kepada Aus bin Samit yang telah bersoal jawab dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupa-rupanya Allah Ta'ala menyebut Allah Ta'ala telah mendengar. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar dan memperkenankan aduan perempuan yang bersoal jawab dengan wahai Rasulullah, wahai Muhammad, mengenai dengan suami dia. Sambil dia berdoa merayu kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai perkara yang menyusahkan tadi. Sedangkan Allah Ta'ala bersedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian orang-orang yang telah ziarkan istrinya di kalangan kamu adalah orang-orang yang bersalah kerana di sisi mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tak lain hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka.
Dan sesungguhnya mereka dengan melakukan demikian memperkatakan sesuatu perkara yang mungkar dan dusta. Dan ingatlah sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kemudian orang-orang yang menziharkan isterinya, kemudian mereka berbalik daripada apa yang telah mereka ucapkan bahawa isterinya itu haram padanya, maka hendaklah suami tadi memerdekakan. Maka hendaklah suami itu memerdekakan. Waladzina yuzahiruna min nisa'ihim summa ya'udu lima qalu fatahriru raqabatin min qabla an tamassa. Orang-orang yang telah menziharkan atau para suami telah menziharkan isteri mereka, kemudian mereka nak rujuk semula untuk kembali bersama, kan? Lalu mereka naklah fatahriru raqabatin, maka naklah memerdekakan seorang hamba sebelum mereka itu bercampur semula. Okay? Dan hukum demikian itu sebagai pengajaran supaya mereka jangan mendekati perkara yang mungkar tadi. Itulah. Kemudian wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Ta'ala itu Maha mengetahui terhadap apa yang kamu buat. Dengan apa yang kamu buat itu Allah Ta'ala Maha mengetahui, Maha meneliti. Faman lam yajid fasyamu syahrain tatabi'aini. Maka barang siapa yang tak mampu memerdekakan hamba tadi, fasyamu syahraini, maka hendaklah berpuasa 2 bulan tatabi'aini berturut-turut min qabli an tamassas, sebelum bahawa mereka itu bercampur semula. Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Maka barang siapa yang tak mampu, maka hendaklah memberi makan 60 orang miskin. Sittina 60 orang miskin. Zalika liyu'minu billahi wa rasulihi. Demikian tadi supaya mereka itu orang-orang masuk golongan orang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, itulah dia batasan hukum Allah. Walil kafirin azabun alim, bagi orang kafir itu azab yang pedih. Bagi orang kafir itu azab yang pedih. Ini ayat perkataan zina. So kalau awak tanya tentang mana ayat penazihar dalam Quran, inilah surah Mujadalah ayat 1 hingga 4. 1 hingga 4. Ini ayat tentang zihar. Okey. So mana zihar tadi? Saya sebut tadi lah, dia bukan hanya sekadar belakang, walaupun pada contoh yang disebut itu belakang, tetapi apa sahaja anggota badan. Apa saja anggota badan isteri yang disebut oleh suami serupa dengan belakang ibu dia ataupun depan ibu dia, ke kaki ke mana-mana lah anggota badan ibu dia yang seseorang itu haram kepada suami tadi berkahwin dengan dia. Pasrul termasuk li'an pula. Li'an. Apakah dikatakan li'an? Apakah maksud li'an? Baik, pengertian li'an adalah akan diambil daripada kata terbitan la'ana. La'ana maksudnya laknat. Daripada segi bahasa bermaksud buang atau menjauhkan. Buang ataupun jauh. Li'an. Contohnya la'anahullah. Allah Ta'ala membuang dan menjauhkan dia. Tapi bahasa biasa kita dengar makna la'anah ni laknat lah. Dia ambil pada la'anah ni laknat dari mana? Kalau Quran pun banyak kataan laknat. La'natullah. Inna la'natullahi 'alal kazibin. Sesungguhnya laknat Allah Ta'ala kepada orang yang dusta. Ataupun inna la'natullahi 'alal kafirin. 'Alal kafirin. Laknat Allah Ta'ala kepada orang-orang yang kafir, yang akan kepada Allah Ta'ala. La'natullahi 'alal kazibin. Laknat Allah Ta'ala kepada orang yang dusta. Baik. Sekarang ni kita bukan tengok apa situ. Kita tengok li'an dalam sudut nikah kahwin. Apa dikatakan li'an? Apakah katakan laknat dalam nikah kahwin? Ia dinamakan li'an kerana suami isteri menjauhkan diri antara satu sama lain. Sementara di bahasa Arab pula
li'an bermaksud perkataan-perkataan tertentu yang dijadikan hujah oleh suami, yang dijadikan hujah oleh suami orang yang terpaksa menuduh isterinya kerana mencemari rumah tangga atau menyebabkan aib kepada suaminya. Itu dikatakan li'an. Li'an pada segi syarak. Bermaksud perkataan-perkataan tertentu lah. Suami menyebut perkataan tertentu. Suami menyebut ataupun suami sepakat lain boleh bersumpah. Suami bersumpah menafikan anak yang dikandung oleh isteri itu adalah anak dia. Suami isteri pula bersumpah menyatakan anak itu ialah anak suami dia. Pertama suami dia bersumpah menyatakan bahawa anak yang dikandung oleh isteri itu ialah bukan anak dia. Kenapa suami bersumpah begitu? Jadi kemungkinan suami mungkin sangkaan berat dia itu kan anak dia. Mungkin suami ni pergi musafir mana-mana tu dalam tempoh yang lama. Jadi dia tak ada kata melakukan persetubuhan dengan isteri dia. Tiba-tiba lepas 3-4 bulan kemudian mungkin suami itu balik ke rumah, dia tengok isteri dia dah mengandung. Isteri dah mengandung. Ataupun dah melahirkan anak, mungkin dah melahirkan anak. Mungkin dah melahirkan anak. Jadi suami meninggalkan isteri tempoh yang lama, setahun ataupun 2 tahun kan. Dan dia tidak ada menceraikan isteri dia. Dia tak ada ceraikan isteri dia. Cuma mungkin dia tak beri nafkah lah. Setahun kemudian suami itu balik ke rumah, dia dapati tengok ada budak. Ada budak. Bila suami tanya dengan isteri dia, ini anak siapa? Ini anak kita lah. Anak kita lah. Jadi menjadi tanya lah pada suami itu, ini betul kan anak aku ni? Jadi dia terkuti kemungkinan bukan anak aku, anak orang lain. Okay, suami dia, isteri dia ada buat serong, ada hubungan dengan lelaki lain dan sebagainya. Jadi mana suami menafikan sekeras-kerasnya itu bukan anak dia. Tidak kenyang. Perkataan tertentu dinamakan li'an kerana dia mengandungi perkataan al-la'nu. Begitu juga dengan kedua suami isteri yang berli'an akan berjauhan antara satu sama lain. Jadi bila dah berlaku li'an nanti, bila dah berlaku sumpah, maka suami isteri tadi tak boleh hidup bersama semula. Kesan daripada sumpah li'an ni, dia maknanya perceraian akan berlaku seumur hidup. Sama hidup perceraian akan berlaku. Mereka tidak boleh bersama semula dengan apa cara sekalipun. Itu kesan daripada li'an. Berbeza dengan talak 3. Talak 3 lain. Kalau suami menceraikan isteri dengan talak 3, mana kalau suami itu nak bersama semula dengan isteri tadi, mana isteri itu akan berkahwin dengan lelaki lain. Selepas berkahwin dengan lelaki lain, lepas tu lelaki yang itu menceraikan dia. Dan berhadap, maka dapatlah kembali nikah semula kan. Nikah semula dengan isteri yang tadi, suami yang pertama tadi. Ada? Itu talak 3 maknanya boleh kembali semula, tetapi selepas habis edah perempuan itu dengan suami yang lain. Tapi li'an ni tak boleh. Dia bukan macam talak 3. Makna tiada mana-mana cara ataupun kaedah yang membolehkan suami isteri itu kembali semula. Tak boleh. Dia akan berlaku perceraian itu mana selama-lamanya. Dan perceraian selama-lamanya tidak akan boleh rujuk semula walau apa cara sekalipun. Tak boleh dengan akad nikah yang baru. Tak boleh dengan akad nikah yang baru. Macam itulah. Baik, apakah hikmah persyaratan li'an? Hukum li'an berbeza dengan hukum qazaf. Dalam hukum qazaf, orang yang menuduh akan dikenakan hukuman. Manakala orang yang dituduh bebas daripada tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Persoalannya apakah hikmah perbezaan ini? Dan mengapakah hukum qazaf tidak dikenakan kepada suami yang menuduh isterinya berzina? Kenapa? Kenapa li'an ini berbeza dengan qazaf? Qazaf maknanya seorang suami menuduh isteri melakukan zina kan? Tetapi dia tidak
tak ada sumpah. Sumpah laknat itu tak ada lah. Qazaf. Dan apakah hukum qazaf tidak dikenakan kepada suami membunuh isteri yang berzina? Dalam hal ini orang Islam, orang lain selain pada suami tiada berkepentingan untuk menuduh seseorang itu berzina, sama ada tuduhannya betul ataupun dusta. Dalam hal lain bukan orang lain, dalam hal ini orang lain selain daripada suami tiada berkepentingan untuk menuduh seseorang itu berzina, sama ada tuduhannya betul ataupun dusta. Hal ini adalah kerana ajaran Islam menghendaki seseorang itu menutup aib orang lain yang diketahui lah. Memadailah orang itu dinasihat secara tertutup dan jauh daripada pandangan orang ramai. Hal ini berlainan dengan seorang suami. Dia perlu mengetahui hakikat sebenar dan perlakuan jahat isteri dia. Dalam bab nikah kahwin ini lain sikit. Dalam bab nikah kahwin ini lain sikit. Berbeza dengan bukan nikah kahwin. Kalau dalam bab bukan nikah kahwin ini kan, maknanya kita kalau boleh nak tutup aib lah. Kalau boleh nak tutup aib lah. Itu. Tapi dalam bab sini, apabila suami itu dia ragu-ragu tentang anak dia, itu anak siapa? Jadi suami bolehlah membongkar. Dia perlu mengetahui hakikat sebenar dan perlakuan jahat isteri dia. Kalau tidak nanti anak tu tak dinasabkan dengan siapa? Anak yang lahir, seandainya anak tu lahir kan. So anak tu tak dinasab dengan siapa? Takkan nak nasab dengan suami dia. Sedangkan suami ni tak mengaku ke anak dia. Tak? Suami itu bukan, dia tak mengaku anak dia. Sebab anak tu lahir dalam masa perkahwinan. Cuma suami berkata dia tidak meniduri isteri dia. Dia tidak ada bersama dengan isteri dia. Sekian tempoh ataupun masa-masa sekian dia tidak ada bersama isteri dia. Tiba-tiba isteri mengandung ataupun ada anak. Jadi benda ni tak boleh tutup aib lah. Tak boleh nak tutup aib. Tak? Itu. Ada masa-masanya kita perlu menutup aib. Kerana sama Islam ni sebaiknya kita tutup aib lah. Kawan kita buat silap salah kan, jadi kita tutup aib dia dengan cerita kat orang. Yang penting pada dia supaya bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kalau kau rasa kau buat salah, kau kena bertaubat kepada Allah. Macam tu. Faham kan? Sesuatu perkara kalau dah masuk mahkamah, biasanya ialah benda biasanya mesti nak dibongkarkan. Apabila perkara itu dah dibuat report ke, dah ada report, lepas tu dah masuk mahkamah, buat pendakwaan dan sebagainya, nak tak nak benda tu kena dibongkar. Betul? Tapi kalau selama mana benda tu belum ada report, belum ada tangkapan dan sebagainya, mana senyap? Senyaplah. Yang penting orang tu kena bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tidak bertaubat. Jangan nanti bila kita tutup aib dia lagi banyak pula buat maksiat, buat dosa, kesalahan kan. Jadi bertambah orang kata suka dia buat benda macam tu. Jadi hadir berlainan dengan seorang suami. Dia perlu mengetahui hakikat sebenar dan perlakuan jahat isterinya. Hal ini demikian kerana perbuatan keji isteri mencemarkan kehidupan rumah tangga dan memberikan malu kepada suami. Bahkan merupakan sebab syar'i yang memberikan hak untuk berpisah dengan isteri dia. Jadi dengan li'an tadi, dia dapat memberikan satu alasan supaya suami tadi dapat berpisah dengan isteri dia. Mungkin suami ni dah tahulah perangai buruk ataupun akhlak isteri tadi kan. Dan mungkin juga suami ni dah menegur banyak kali. Dia dah tegur isteri banyak kali supaya jangan buat macam tu. Tapi isteri masih buat. Masih buat kan. Dalam kes ini tuan, ini kes maknanya suami tidak dapat menangkap isteri ketika isteri bersekedudukan. Tiba-tiba ada anak.
Ada juga kes yang kata suami dapat menangkap isteri tengah berkedudukan dengan suami, orang dengan lelaki lain. Ada yang mendengar kan, lalu kan karena ada dengar macam tu kan. Ini bukan macam tu. Ini dah mengandung ataupun dah melahirkan anak. Kemudian suami balik. Suami tengok, ini bukan anak aku ni. Tiba dia ada anak ni. Nampak? Dia tanya dengan isteri, ni anak siapa? Ni anak kita lah. Bila pula abang belum? Kan? Bila kita bersama. Dah lama kita tak bersama. Tiba ada anak. Jadi hubungan itu tuan, jika suami berpisah daripada isteri dengan talak, sudah pasti suami akan terinaya lagi kerana dia perlu memberikan mas kahwin sepenuhnya pada isteri, sedangkan isteri tersebut tidak berhak mendapat apa-apa akibat daripada perangai buruk dia. Kalau dalam bab macam ni, jadi kalau seandainya suami menjatuhkan talak pada isteri, maka suami tetap kena bayar nafkah lah, nafkah edah. Kan? Nafkah edah. Jadi kemungkinan suami kena bayar lah. Kalau dijatuhkan talak. Sekarang ni macam mana supaya suami jangan tak perlu lagi membayar nafkah edah, ataupun nafkah-nafkah tertentu yang kena bayar pada isteri kalau berlakunya perceraian dalam bab talak dah. Sekarang ni suami tak nak menceraikan isteri dalam bab talak, tetapi nak masuk dalam bab li'an dengan tujuan supaya bila berpisah suami isteri, jadi suami tak perlu lagi membayar. Orang kata harga mas kahwin tu, kalau mas kahwin yang dia tertukar, ataupun nafkah edah tu dan sebagainya, tak perlu nak bayar lagi. Dalam hal ini, Allah Ta'ala mensyariatkan hukum khas yang menjamin suami isteri terus mendapat perlindungan keadilan Tuhan, dan tiada siapa pun antara mereka menjadi mangsa kepada penghinaan. Jadi hukum ni Tuhan maksudnya hukum li'an. Hukum yang dimaksud di sini ialah hukum li'an, bukan hukum talak, tapi hukum li'an. Oleh itu dapatlah dipahami bahawa hikmah tuduhan berzina yang dilemparkan oleh suami terhadap isterinya, jika tuduhan itu dilakukan menurut hukum Islam, ialah suami tidak dikenakan hukuman dudulah. Suami takkan dikenakan hukuman dudul kalau masuk dalam bab li'an. Kalau dalam masuk bab qazaf, kalau suami menuduh isteri tapi dimasukkan dalam bab qazaf, suami kena mendatangkan saksi. Suami kena datangkan saksi, paling 4 orang saksi yang adil, yang melihat kejadian tadi. Nampak tak? Sekarang ni suami tak nak masuk dalam bab qazaf, tapi nak masuk dalam bab li'an. Bila masuk dalam bab li'an, suami tak perlu mendatangkan 4 orang saksi. Tapi kalau suami nak benda tu diteruskan dalam bab qazaf, suami kena datangkan 4 orang saksi yang adil, yang menyaksikan kejadian tadi. Di mana isterinya bersetujukan dengan lelaki lain. Mesti ada 4 orang saksi yang adil yang menyaksikan kejadian tadi. Tetap. Sekali suami tak nak masuk dalam bab li'an, tapi nak beralih kepada bab. Suami tak nak dakwa isteri dalam bab li'an, tapi nak beralih kepada bab li'an. Tak nak bab qazaf. Bab qazaf tak nak. Sekali nak masuk dalam bab li'an. Bila bab li'an ni, suami tak perlu mendatangkan 4 orang saksi. Kalau bab qazaf tak perlu 4 orang saksi. Faham kan? Oleh itu dapatlah dipahami bahawa hikmah tuduhan berzina yang dilemparkan oleh suami terhadap isterinya jika tuduhan itu dilakukan menurut syariat Islam, iaitu suami tidak dikenakan hukuman hudud ataupun qazaf. Hal ini adalah kerana dari suatu segi orang yang menuduh dikenakan hukuman hudud disebabkan tuduhan dusta, manakala daripada sudut yang lain disebabkan dia tidak mengambil berat untuk menutup aib orang Islam.
Jadi suami boleh didakwa begitulah. Gitu. Suami boleh didakwa begitu kerana termasuk dalam bab qasam. Ataupun tidak membuka ataupun tidak menutup aib seseorang isteri. Dia membuka aib isteri dia. Nampak tak? Sekarang ni suami tak nak didakwa begitu. Jadi suami bawa kes ni ke bab ni. Jadi adapun suami sudah tentu tidak akan menuduh isterinya secara berbohong, kerana perbuatan tersebut hanya akan memalukan diri sendiri dan merosakkan imejnya tuan. Justru tuan, suami boleh mendedahkan perbuatan keji isterinya kerana ia memalukannya, menjatuhkan maruah dia dan membebaskan pandangan baik orang lain terhadap dirinya. Jadi suami kena tampillah, tampil untuk menafikan bahawa anak itu bukan anak. Bila suami menyatakan bahawa anak itu bukan anak dia, jadi sudah tentu isteri tadi akan jatuh aib, akan terbongkarlah rasa isteri. Sudah tentu isteri ada buat benda yang tak elok dengan lelaki lain. Kalau tidak, macam mana boleh ada anak? Kalau tidak, macam mana dia boleh mengandung? Jadi kan? Baik. Hukum menuduh isteri berzina. Tuduhan berzina terhadap isteri boleh dilakukan sama ada suami mengetahui isteri berzina ataupun buat sangkaannya terhadap perbuatan zina tersebut. Contohnya, perbuatan zina isterinya telah ketara di kalangan orang ramai yang melihatnya berdua-duaan dengan pasangannya di tempat yang sunyi. Jadi mana suami ada sangkaan yang berat bahawa suami ini, isteri ini memang jenis isteri yang kata tak bertanggungjawab tak? Kan? Yang suka buat benda tak elok. Suami yang isteri yang suka buat benda tak elok, kan ada setahun pada isteri dia tu. Suami baik, tapi isteri jahat. Ada juga suami yang jahat, isteri baik. Isteri taat kan, patuh kepada Allah Ta'ala, sembahyang tak tinggal. Tapi suami pandai tu, kaki perempuan, kaki betina, betul tak? Yang ini terbalik pula. Suami yang baik, suami seorang yang baik, yang taat kepada Allah Ta'ala. Yang isteri pula kaki jantan. Kaki jantan, kaki lelaki lah. Pantang jumpa lelaki kan, dah ikut lelaki tu. Nampak? Ni. Sedangkan rumah tangga tak terurus. Rumah tangga tak terurus. Tunggal langgang rumah tangga. Jadi isteri ke suami kalau balik tu, ya Allah, macam tokong pecah rumah aku ni. Tak boleh harap punya isteri. Betul tak? Jadi kalau dapat isteri dia tuan-tuan kan, parah ada apa? Baik, kemudian hukum harus menuduh isteri berzina itu sekiranya tiada anak yang dilahirkan. Sebaliknya, jika terdapat anak yang suami pasti bukan zuriatnya, dia wajib menuduh isteri berzina dan menafikan anak tersebut. Nampak? Jika terdapat anak yang suami pasti bukan zuriat dia, dia wajib menuduh isteri berzina dan menafikan anak tersebut. Ini bukan anak aku ni. Ini bukan anak aku ni. Sebab apa? Dia tahu dah dia meninggalkan rumah dia tu dah lama dah. Mungkin setahun dekat rumah. Setahun pergi bekerja kan, cari duit, musafir. Balik-balik tu balik ke rumah dah ada anak ataupun isteri tadi mengandung. Jadi di mana pilih lah. Hal demikian kerana jika tidak dinafikan, maka seolah-olah suami mengaku anak itu adalah anaknya. Jadi kalau suami tidak menafikan itu adalah anak dia, maka itu anak dia. Soalan itu kan anak kau, sebab kau tak nafikan, kau senyap dia. Jadi perbuatan mengakui seseorang yang bukan keturunan sebagai keturunan adalah haram, sebagaimana haram menafikan keturunan. Persoalannya bagaimana untuk mengetahui status anak tersebut? Caranya adalah dengan dia tidak menyetubuhi isterinya atau
istrinya melahirkan anak kurang daripada 6 bulan selepas persetubuhan, kerana 6 bulan merupakan tempoh minimum mengandung. Kerana 6 bulan merupakan tempoh minimum mengandung. Jadi suami tak mencuba isteri dalam masa 6 bulan itu. Tapi dia tahu suami isteri tadi ada buat benda teruk. Dia main kayu tujuh, ataupun dia ada bawa jantan baliklah rumah. Mungkin suami ini mungkin dia tak tersempat dengan jantan tu, tapi dia nampak kelibat. Lelaki lah masuk ke dalam rumah dia, betul kan? Dia nampak kelibat lelaki masuk rumah dia, kemudian bila masuk rumah tak ada, lelaki tu dah cabut lagi. Faham? Ini kemungkinan, ini ada yang tertentu lah, yang suami boleh mendakwa itu anak itu hilang ke anak dia. Dan suami pula tidak menyetubuhi isteri itu dalam masa 6 bulan itu, selepas isteri tadi bersama dengan lelaki yang datang ke rumah dia. Atau isteri melahirkan anak melebihi tempoh mengandung yang maksimum, iaitu 4 tahun selepas persetubuhan. Atau isteri melahirkan anak melebihi tempoh mengandung yang maksimum, iaitu 4 tahun selepas persetubuhan. Mana suami menikahkan isteri lebih daripada 4 tahun. Lebih daripada 4 tahun. Balik-balik itu ada anak. Dalam hal itu ternyata anak itu bukan daripada benih suami. Oleh itu suami wajib menafikannya supaya anak itu tidak dinasabkan kepada dia. Nampak? Suami kena menafikan. Kalau dia tak menafikan, mungkin suami ini nak anak tu, kita tahu aku tak ada anak, lebih mengaku dengan anak aku. Dia juga macam tu kan. Sebabkan dia tak ada anak, mungkin dia rasa dia mandul, suaminya aku mandul, aku tak boleh menyebabkan isteri aku ni mengandung. Biarlah isteri aku ni tidur dengan lelaki lain, mudah-mudahan nanti dah ada anak. Ini satu perbuatan kata dayus lah. Ini pun termasuk dalam dosa besar kan? Mana suami membiarkan isterinya tidur dengan lelaki lain, biarkan isteri buat zina, dengan tujuan supaya dia dapat anak. Sebab suami tahu lah dia dengan suami isteri tak ada anak. Jadi mudah-mudahan dengan suami itu, dengan tidur dengan lain, dapat ada anak, dapatlah rezeki di situ. Bila lepas itu dengan kulit anak dia, jangan bukan anak dia. Ini satu masalah dia. Baik. Dalam hal ini ternyata anak itu bukan daripada benih suami. Oleh itu suami wajib menafikannya supaya anak itu tidak dinasabkan kepadanya. Kemudian cara suami melakukannya. Habis kita sampai situ lah. Datang sama lagi cara suami melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan kan? Tanya tak? Ada? Ada? Semua dulu dia jauh ya. Dia surah dah besar. Dia semakin jauh. Dulu surah kecil dia tak jauh sangat. Kalau surah besar ni lagi jauh. Kalau surah ni lagi besar ke belakang, lagi jauh. Lagi jauh duduk ke belakang. Bila jadi lagi jauh tu memang tak ada nak nanya lah. Tak ada nak nanya lah. Simpanlah soalan. Tak ada. Okey, kita pada buku ya. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman ya wa qina wassalatu wa ma taqabbala wa rizqana halalan mubarakatan katsiran wa sallallahu alaihi wa alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala al arifin. Allahumma faqina fid-din. Allahumma faqina fid-din. Allahumma wa alim ta'ala rahman rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Tengok.